Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dihormati, wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera dan harapnya masih lagi belum terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru 2024 kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Untuk siaran 3 Januari 2024. Wah, rasa lain macam. Lain 2024. Hari ini hari Rabu bertemankan saya Uyana Arsyad dan rakan setugas saya Syira. Apa khabar Yana Syira? sihat? Syira alhamdulillah. Yana sihat? Yana dah semakin sihat. Syira nampak Yana kena gastrik, betul? Ya, betul. Okay. Yang sangat teruk. Selama ni tak pernah kena. Tiba-tiba sekarang ni pula kena gastrik yang muntah sampai lebih daripada 10-12 kali sehari. Ya Allah, ya Allah. Tapi hari ni dah okey. Dah okey. Kita nak pesan jugalah kepada penonton-penonton, kalau kita makan ke, kalau kita minum ke, jaga-jaga juga. Terutamanya bagi ibu mengandung macam Yana ni. Kalau boleh makan ikut time kata orang pedas-pedas tu, betul. kalau boleh kita elakkanlah. Dan hari ini juga 3 Januari 2024, hari pertama saya dan juga Yana bertugas untuk Wanita hari ini. Kami gembira. Kami bergembira berjumpa dengan anda semua dan juga buat adik-adik semua yang hari ini adalah hari kedua sesi persekolahan. Kami sentiasa doakan urusan adik-adik dipermudahkan. Dan bercakap tentang sekolah ini juga rasanya Yana ada sesuatu untuk dikongsikan kepada penonton. Ini baru saja dikeluarkan yang mana dikabarkan murid yang terjejas banjir boleh hadir ke sekolah berpakaian biasa. Bagi anak-anak yang terjejas dengan banjir yang mana pakaian mereka juga hanyut ataupun hilang hingga menyebabkan mereka tiada pakaian ke sekolah, sudah dipersetujui bahawa mereka boleh datang ke sekolah menggunakan pakaian biasa. Asalkan mereka berpakaian. Mereka boleh datang dengan pakaian yang sesuai. Pakaian bersesuaian, yang betul. sopanlah sesuai dengan suasana sekolah. Dan Yana, kalau kita tengok juga dekat dada-dada akhbar, sebagaimana yang dipaparkan juga di kaca televisyen sekarang ini, juga dipaparkan hari pertama sesi persekolahan menunjukkan adik-adik kita di sana, anak-anak kita di sana masih lagi semangat ke sekolah walaupun berpakaian biasa, walaupun berselipar. Tadi saya sempat juga baca, adik ni mula-mula dia macam down sebab baju semua dah rosak, beg-beg sekolah semua dah rosak. Tapi dia kata sebabkan kawan-kawan dia semua call, bagi tahu pakat ni nak datang pakai baju biasa dengan selipar, terus semangat nak pergi ke sekolah. Itulah, kita harapkan semangat adik-adik untuk masuk semula ke sekolah untuk sesi persekolahan 2024 ini, untuk bukan sahaja bertemu ke semula dengan rakan-rakan setelah lebih daripada 2 minggu cuti sekolah kan. Tetapi semangat untuk menimba ilmu itu yang perlu ada. Dan diharapkan ibu bapa juga dapat orang kata memberikan semangat kepada anak-anak kita. Walaupun dalam serba kekurangan, walaupun dalam musibah yang melanda kita, tetapi semangat harus kita berikan kepada anak-anak kita. Semangat itu penting Yana untuk tahun 2024 ni. Okey, baik, itu adalah mukadimah untuk Wanita hari ini. Panjang kita bercakap hari ini. Mukadimah untuk Wanita hari ini 3 Januari 2024 ini, seperti biasa kita kongsikan pelbagai kata orang kemaskini dan juga suasana di sekitar apa yang berlaku di negara kita. Tetapi untuk hari ini Yana, kita nak cakap tentang panahan. Panahan yang bagaimana tu, Syira? Panahan cinta pertama katanya. Betul ke orang kata cinta pertama ni kita tak boleh lupakan? Cinta pertama lah yang paling manis. Betul ke? Saya nak ingat semula cinta pertama saya. Ingat tak nama siapa? Ya Allah, ya Tuhanku, itu bukan beberapa lah, dah banyak tahun yang lalu. Berbelas tahun sebenarnya. Tetapi orang kata cinta pertama ni juga sering kali dikaitkan dengan cinta monyet ataupun puppy love, cinta main-main. Tetapi ada juga beberapa kenalan saya kan, Syira, yang cinta pertama mereka itu yang membuatkan mereka berkekalan bukan sahaja ke jenjang pelamin tetapi dah berbelas-belas tahun berkahwin. Dan bercakap tentang cinta pertama ni rasa macam nak marry me today. Alamak, kita marry me hari ini maksudnya. Kita bukan wanita hari ini je, tapi marry me hari ini pun kita ada tajuk lagu. Kita nak bersama dengan dua orang artis ini, iaitu kalau boleh saya persilakan belum lagi. Kita rahsiakan dulu. Kita nak tengok VT ini dulu. Rehat kat situ tau. Baby, you will never cheat on me, no. I janji we will be made in love forever. Marry me hari ini, marry me hari
video tu tadi, rasa betul-betul nak ajak orang untuk marry me hari ini. Okey, itu dia tadi video klip untuk lagu Marry Me hari ini yang dinyanyikan oleh Aman Aziz dan juga Nisha Haq. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat. Tadi dah rasa ni bukan lagi rahsia. Sihat ya, Dada? Sihat alhamdulillah. Okey, pertama sekali tanya untuk lagu Marry Me hari ini. Kalau kita dengar tajuk dia tu memang catchy sangat-sangat. Mungkin boleh ceritakan, adakah anda berdua terlibat dalam penulisan lagu ni ataupun siapa yang membuat lagu ni sebenarnya? Okey, untuk komposer lagu ni Rudina Setia dan juga Kuyin. Untuk lirik Aman ada terlibat. wow. Aziz, LJ dan juga Kuyin. Dan kolaborasi antara anda berdua, siapa yang memulakan? Siapa yang memulakan? Kita jujur je lah. Sebenarnya daripada NSR yang propose Nisa. Okey, baik. So masa-masa setuju, then keluarlah lagu Marry Me hari ini. Marry Me Today. Marry Me Today. Okey, Nisha, setiap lagu tu pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan, message yang ingin disampaikan. Kita nampak macam catchy, nampak macam kita enjoy, tapi apa agaknya message tersirat yang cuba disampaikan? I rasa lagu ni adalah macam pelawaan untuk berkahwin tapi dengan in a fun way, sebab kita selalu dengar lagu kahwin selalu very serious, very mellow, but kita nak suntikkan fun element in the song. Tapi waktu first ditawarkan untuk menyanyikan lagu Marry Me hari ini bersama dengan Aman Aziz, reaction waktu tu macam mana? Honestly, saya sangat Tak tahulah tadi reaction awal. Mahal tu reaksi tu. tak, honestly sangat honest sebab kita kenal siapa Aman Aziz. So saya sebagai pendatang baru dalam industri muzik untuk berkolaborasi dengan someone yang dah lama azali dalam industri muzik, it is really an honour for me lah sebenarnya. So tak fikir panjang, okay on saja. What is that to lose kan? Chemistry-nya pula bagaimana? Chemistry bagi Aman dia slow sikit, tapi lama-lama macam Aman. Dia slow sikit Tak, sebab dia lambat. Sebab tu kata jujur tadi. Dia lambat panas. Aman panas dengan orang. So jumpa sekali dua baru okey. Okeylah, sekali dua dah cair. Kali kedua lah, bukan sekali. Kadang-kadang tadi baru cair. Okey, tapi kan Yana sebenarnya suka dengan konsep music video anda berdua ni. Sebab kalau kita tengok ni macam ada elemen-elemen komik dekat situ kan. Idea dari siapa untuk buat music video macam ni? Aman rasa idea ni daripada manager Aman, Raja. Okey. Dari NSR, sebab video klip ni pun sebenarnya surprise. Kita pun tak tahu itu video klip. Serius. Korang ingat apa? Sebab masa tu kita orang photoshoot untuk cover photoshoot art. cover, Lepas tu okeylah kita buat video. Kita buatlah video ngai semua kan. Sekali tanya jadi tak shoot MV? Nanti itu keluar surprise. Kiranya surprise untuk kalian berdua jugalah ni. Aman first time excited tengok video klip sebab surprise. Kita dah siap. Tapi kan sebenarnya manager Aman tu sangat-sangat bijak. Ya, betul. Sebab dia cost efficient. Okey, baik. Kalau ada pendengar yang nak dengar lagu baru daripada anda berdua ni, bagaimana cara dikongsikan? Itu surprise juga tu, elemen surprise. Di mana boleh dengarkan? Okey. I rasa Marry Me hari ini berada di semua platform muzik. Baik. Segala apa yang ada yang korang boleh search semua ada. Kat YouTube pun kita dah release official music video Marry Me hari ini di NSR Malay. Yes, NSR Malay. So korang boleh stream, it's everywhere sekarang. Very Betul. accessible. Stream dan jangan lupa untuk request dekat setiap radio favorite korang. Yeah. Okey, kalau ada yang nak mengikuti perkembangan anda berdua pula, social medianya? Okey, kalau untuk Aman, jangan lupa untuk follow IG Aman. Aman Aziz Official. TikTok boleh sebutkan? Boleh, silakan. Aman ni. TikTok pun. TikTok Bagi Aman lagi. Aziz Official. YouTube YouTube channel. YouTube Aman tak aktif. Okey, Facebook, Facebook lagi tak aktif. Telegram. Okey, tak ada. Nombor telefon. Okey, tak Nisha pula? Di TikTok dan Instagram saya dengan nama username yang sama, Nisha Haq dengan double E di belakang. Okey, baiklah. Okey, jangan lupa untuk dengar di semua platform. Tapi sebelum tu kita nak dengar jugalah kan. Kita nak dengar jugalah kan dinyanyikan secara live oleh Aman Aziz dan juga Nisha Haq dengan lagu mereka Marry Me hari ini. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terpegun terpaku mata hatiku ini melihat kamu. You my sweetie baby. Diam membisu aku terdengar suaramu memanggil aku. My future happy. Oh my baby, you will
Itu untuk diri aku. That's I love you, my baby. You will never cheat on me, no. I janji we will be married love forever. Marry me hari ini, marry me hari ini. Kasih dua merpati terlengkap cinta sejati. Marry me hari ini, marry me hari ini. Cinta dua ini bagai kisah si Romeo dan Julie. Jangan lupa masa sedang. You jangan lupa beli barang rumah. Jangan lupa cuci baju. Amanah tak seorang pembantu rumah. Lupa batu rumah guys. Ada orang kurang je. Marry me hari ini, marry me hari ini. Kasih dua merpati terlengkap cinta sejati. Marry me hari ini, marry me hari ini. Cinta dua ini bagai kisah si Romeo dan Julie. Marry me hari ini, wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini sebagaimana yang kami dah wawarkan di awal rancangan tadi. Hari ini kita bakal bincangkan topik kita mengenai panahan cinta pertama. Oh. Bukan apa Yana tadi, Yana dah sebut, Yana dah sentuh. Ada orang yang berjaya kekalkan cinta pertama ini sehingga ke jenjang pelamin. Tetapi ada juga yang ke jenjang pelamin dengan cinta kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Alamak, risaunya Syirah. Risau kan, banyak kan? Tapi yang kita bimbangkan bila kita dah kahwin, dah bahagia, dah ada anak, muncul kembali cinta pertama itu. Itu yang boleh dikatakan merisaukanlah sebenarnya. Dan hari ini kita nak bercakap tentang panahan cinta pertama bersama dengan dua orang tetamu yang sebenarnya kedua-dua ni tak asing lagi di set Wanita Hari ini. Kita perkenalkan sekali lagi Dr. Azmawati Muhammad Noor yang merupakan kaunselor berdaftar dan Timbalan Dekan Jabatan Psikologi dan Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Apa khabar, Doktor? Baik, terima kasih Yana Syirah. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Dan Syirah, kita juga bersama dengan Encik Ahmad Fazli Aziz yang merupakan perunding motivasi. Apa khabar, Cik Fazli? Baik, Alhamdulillah. Tahniah atas tahun baru. Terima kasih. Okey, Syirah. Okey, baik. Sebelum kita nak ke soalan pertama kita nak tanya jugalah kepada penonton-penonton kita. Benarkah cinta pertama itu sukar untuk dilupakan? Kita dengar apa kata mereka. Tak move on ni. Syirah dah lupa nama pertama tu siapa. Sama. Pada pendapat saya, cinta pertama tu saya tak ada isu on that lah. Sebab bagi saya, cinta pertama ni macam kalau dia dah happen lah. Dan kalau dah habis, dan bagi saya itu saja. Saya tak ada isu untuk sukar lupakan ke apa tu, tak ada. Ya, bagi akak macam tu. Macam yang dah lepas tu lepas. Dah tak ada nak ingat-ingat lagi. Hanya kita fokus yang sekarang. Itu je. Tak payah nak susah-susah. Okey, pada saya sebagai seorang lelaki kan, cinta pertama tu memang sukar untuk dilupakan sebab itulah yang pertama. Pada akak, cinta pertama tu memang sukar dilupakan. Sebab dia yang pertama. So macam saya yang ada sekarang, dia lah yang pertama. Dan terakhir. Dan terakhir. Betul. Bagi saya perkara tu tak seharusnya terjadi dan benda tu sangat tak adil untuk partner dia yang sekarang ni. Kita dah kahwin kan. So saya fikir lebih baik lupakanlah. Apa yang dah lepas kan. So tak payah kita nak ingat-ingat lagi benda-benda yang dah berlalu. So sekarang kita hanya fokus untuk apa yang berlaku sekarang, bukan masa lalu kita. Dia dah buat pilihan kan, melupakan yang pertama tu untuk you move on untuk yang sekarang ni. Pada saya patutnya kekal lah yang sekarang. Jangan diingatkan sangatlah sebab yang dah ada tu sekarang kekalkanlah. Mungkin yang pertama tu dah lepas dah. Yang ada tu sekarang jaga,
biarlah dia menjadi seperti cinta yang pertama. Syira, saya sebenarnya suka dengar pendapat rakan-rakan kita berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Rata-rata memberikan pendapat yang berbagai dan berbeza-beza juga. Tetapi saya suka bila ada yang kata tadi, barang yang dah lepas jangan. Jangan. Saya setuju. Okey, baik Yana, untuk kita buka soalan yang pertama kita terlebih dahulu. Kita bercakap tentang panahan cinta pertama. Mungkin saya boleh tanya kepada Dr. Aziz terlebih dahulu. Kita nak ambil perkataan cinta tu dulu. Kenapa, apa yang boleh kita faham mengenai cinta dan kenapa dia beri kesan yang sangat mendalam kepada manusia? Okey, terima kasih to Syira and Oyana. Saya rasa ini soalan yang sangat baik. Bila kita berkata tentang cinta, terutama dalam kita berkasih sayang, apa itu cinta? Cinta monyet, macam tadi you kata, popular, atau cinta sejati, cinta pertama. Cinta monyet itu adalah berlaku bilanya kita waktu remaja. Waktu pertumbuhan diri, pembesaran, kita ingin merasakan kasih sayang. Dan ini yang kita katakan bila kita tengok seseorang tu dia akan ada dup tu kan. So itu yang kita panggil infatuation atau crush. Ya. Dan ini crush. Ini zaman-zaman sekolah dulu kan, bila dengar je crush, nampak je dia lalu, nampak atap bumbung dah berdebar. Tapi kalau cinta pertama, dia tidak semestinya berlaku sewaktu pertama kali mencintai seseorang, mungkin sebab kita tidak faham apa maksud cinta. Dia melibatkan perasaan yang sangat mendalam dan dia memerlukan pelaburan. Pelaburan apa macam bukan stok ASND, bukan. Pelaburan dari segi masa, daripada segi kewangan, emosi sebenarnya. Dan dia ni mengambil masa untuk seseorang itu belajar untuk mencintai, menerima dan wujud tak cinta pertama itu, dia wujud. Dalam psikologi mungkin kita akan terangkan sebentar lagi, memang wujud cinta sejati atau cinta pertama itu. Okey, baiklah. Penerangan yang cukup baik berkenaan dengan apakah itu cinta dan lebih mendalam lagi apabila doktor menyentuh tentang cinta pertama memang wujud ya. Ya, wujud. Jadi bukan sekadar puppy love ya. Bukan. Okey, baik. Sebelum saya bertanya soalan kepada Encik Fazli, saya nak baca komen oleh salah seorang rakan kita di Facebook. Dari Thursday ni sebenarnya antara yang penonton setia wanita hari ini. Okey, dia kata 40 tahun dulu atuk berteduh di satu rumah. Ketika itu memang hujan lebat, tiba-tiba kilat atuk kena panahan cinta dari nenek. Wow. Sampai sekarang. Amboi tok, kemain lah kita. Reminisce the old time. Baik, Cik Fazli, kalau kita bercakap tentang cinta pertama juga. Konsep cinta pertama mungkin ada yang macam kita dah bincangkan tadi dah berjaya sehingga ke jenjang pelamin dan berkekalan sehingga ke anak cucu. Tetapi kadang-kala berlaku juga putus di tengah jalan sebelum kita betul-betul bertemu dengan orang yang akan kita berkahwin. Dan bila bercakap tentang first love juga, move on adalah antara terma yang sering kita gunakan. Bila kita teringat cinta pertama, tak move on lah kau ni. Macam mana tu Cik Fazli? Okey, sebelum saya jawab pada soalan tu, Yana, terima kasih Yana, Syira dan Doktor. Bila sebut cinta pertama, saya setuju dengan kata-kata Doktor tadi. Cinta pertama tak semestinya cinta yang pertama. Sebab kali pertama kita bercinta pun kadang-kadang belum tentu kita benar-benar mencintai. Sebenarnya pada saya kalau sebut cinta pertama adalah cinta yang paling kita benar-benar rasa mencintai dan dicintai. Itu satulah. Sebab itulah cinta yang paling memberi kesan pada kita. Kan cinta pertama bukan kadang-kadang kita suka kat orang tu tak suka kat kita pun. Itu namanya SS. Shock sendiri. Shock sendiri kan. Dia tak suka kat kita pun. Jadi pada saya kalau sebut cinta pertama adalah cinta yang kita saling menyukai antara satu sama lain dan benar-benar merasai, melabur betul-betul dalam tu. Dan in love tu betul-betul. Kalau sikit-sikit dia jadi cinta monyet, sikit-sikit jadi puppy love. That's it. Yang mana yang tu senang untuk move on. Tetapi kalau yang tadi benar-benar dalam ni, ini jadi susah. Jadi macam kisah Laila dan Majnun. Kalau pernah dengar kisah Arab kan, Laila Majnun. Jadi bagaimana Majnun ni nama asalnya adalah Qais. 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 Tetapi Majnun ni perkataan bahasa Arab maksudnya gila. Maknanya sudah terlalu mencintai sampai dianggap gila. Kesian kan? Jadi cerita dia adalah dia pandang kali pertama dengan terpana dengan kecantikan Laila. Kan? Dia terpana dengan kecantikan Laila dan Laila juga terpana dengan kehandsoman Qais lah. Bijak pandai. Tapi disebabkan oleh mereka ni keluarga yang berbeza darjat, jadi ayah Laila ni tak benarkan. Tapi nak ceritanya betapa jatuh cintanya Qais ni pada Laila sampai sanggup menyamar jadi kambing.
Nak tengok Laila tu. Jadi pisahkan. Menyamar jadi kambing. Kan? Menyamar jadi orang miskin. Minta sedekah. Punya mendalam cinta dia tu. Saya ingat ada satu kisah dia orang tanya kan. Antara dunia dengan Laila, antara dunia kekayaan dengan Laila, mana kau nak? Dia kata, debu-debu yang terlekat di selipar Laila pun lebih aku cintai berbandingkan dunia dan seisi. Betul. Berat. Lain macam. Tapi nak cerita ni, dia ekspresikan perasaan cinta tadi dengan bila tak dapat bertemu dengan syair-syair yang indah. Jadi sebab tu cerita ni disampaikan turun-temurun lah. Jadi berbalik kepada cerita tadi, kenapa ada orang tak boleh move on terhadap cinta pertama? Kerana betapa dalamnya cinta tadi akan main peranan. Okey. Sebab saya sebut macam ni, cinta pertama ni macam ni. Ibarat kita, kalau orang tak pernah bercinta dan terus dapat cinta pertama ni, ibarat tanah, bila dia nak bercinta, dia gali tanah tu. Gali tanah tu dan diletakkan benih. Kemudian ditutup dengan tanah. Kemudian disiram hari-hari. Macam mana siram hari-hari? Awak apa khabar? Sihat ke? Kalau yang alim sikit, mesej pukul 4 pagi. Assalamualaikum. Salam tahajud cinta. Salam tak sampai subuh, dia tahajud dulu. Belum lagi. Cik Fadli. Aduh. Macam pengalaman lampau. Rasa macam kena ferik syokit kereta. Okay. So disiram, akhirnya dia tumbuh pohon tu, pucuk tu akan naik. Tapi biasa kita kena faham, pohon ni ternampak besar di atas. Tapi jangan lupa akarnya dalam ke bawah. Semakin besar pokok, semakin dalam. So, isu tentang cinta pertama ni adalah apabila cinta pertama ni tak berjaya ke jenjang pelamin. Ibarat cinta yang dalam tadi, akarnya dalam, dipegang pohon, direntap. Apa berlaku pada tanah? Akan terburai. Terburai. Jadi nak mengubat yang ni bukan senang. Kita mungkin boleh ambil tanah, tutup sikit. Tapi bila hujan akan mendap juga. Sebab itu kalau orang tanya saya macam mana nak mengubati cinta pertama, sebenarnya kena gali balik, tanam benih baru. Di tempat yang sama? Di tempat yang sama. Cuma dalam mana, maknanya cinta yang baru mesti lebih dalam akarnya berbanding dengan yang lama. Baru dia akan boleh lupa. Selagi itu dia susah. Dia masih terkenal. Okey, baik. Tapi saya nak lock perkataan move on daripada Yana tadi sebab kita ada soalan seterusnya. Tapi sebelum tu kita nak dengar juga katanya ada satu pengakuan daripada penonton kita ini mengenai cinta pertama. Apa kisahnya? Sedih kisahnya ini. Jom sama-sama kita dengarkan. Isu pertelingkahan serta salah faham akibat orang ketiga dalam rumah tangga seringkali terjadi kerana sikap tidak jujur antara satu sama lain. Bak kata pepatah, tepuk sebelah tangan tidak berbunyi. Seperti yang dilalui Maya Umira, 34 tahun, dia tidak pernah menyangka perkahwinan yang dibina atas dasar cinta sejak 5 tahun yang lalu mula goyah akibat kehadiran orang ketiga yang juga merupakan cinta pertama suaminya. Pertemuan semula antara mereka berdua telah menyebabkan suaminya kini mula bersikap aneh, sekaligus membuatkan Maya sudah tidak mempercayai suaminya itu lagi. Saya sebenarnya dengan suami saya dah berkahwin lebih kurang dalam 5 tahun. Sebelum ni memang kami berkenalan dan bercinta lebih kurang dalam masa setahun sebelum kami membuat keputusan untuk berkahwin. Before kahwin pun memang dia ada bagi tahu saya, dia jujurlah yang dia dah lama putus dengan cinta pertama dia dalam 2 tahun macam tu. Mereka kenal pun waktu dia orang belajar sama-sama dekat universiti. Tapi sejak 3 bulan lepas ni, saya perasan dia macam dah berubah tau. Dan dia lain sangat dari segi perangai dia tu. Benda ni pun jadi, dia berubah ni sejak dia balik daripada reunion dengan kawan-kawan universiti dia. Saya tengok lain perangai dia yang macam, kalau dulu dia agak friendly, dia baik dengan saya, banyak cakap. Tapi sekarang ni dia dah mula macam tak bercakap sangat. Lepas tu dari segi perangai, dia dah start balik kerja pun lambat. Dia banyak habiskan masa tengok phone bila kat rumah dan macam-macam lagi. Bila saya tanya dia tengok phone buat apa, dia tak nak bagi tahu. Dia macam sorok-sorok. Sebabkan tu saya dah start rasa curiga. So bila saya dah start rasa curiga, saya pun cuba tanya dia baik-baik. Kenapa? Apa yang kurang atau apa yang berlaku? Tapi benda tu buatkan dia jadi marah kepada saya dan kami dah jadi asyik bergaduh sebabkan hal ni. Sampailah satu masa ni, baru-baru ni saya desak dia dan finally dia jujur dengan saya yang sebenarnya dia ada terjumpa balik dengan ex dia, cinta pertama dia tu waktu reunion universiti dia tu. Dia cakap dekat saya, dia terus terang, dia cakap dia dah start jatuh cinta dengan perempuan tu. Dia dah start ada rasa rindu, dia rasa macam nak jumpa setiap hari dan sebabkan hal tu adalah kenapa dia balik lambat. Saya honestly tak tahu nak buat apa sekarang ni. Saya sangat stres.
saya clueless, saya buntu, saya memang agak sedih dan rasa sangat terdesak untuk settlekan hal ni. Tapi husband saya macam tak ada penyelesaian untuk benda ni. Bermula daripada reunion, yang sebenarnya reunion tu diwujudkan semula untuk kita berkumpul kembali, untuk mengeratkan kembali silaturahim setelah beberapa tahun mungkin kita meninggalkan sekolah ataupun alma mater kita, kemudian nak bertemu kembali dengan kawan-kawan. Tetapi menjadi masalah apabila bukan sekadar kawan yang ditemui di situ, tetapi bekas kekasih lama juga ada di situ, dan ini membibitkan rasa cinta, cinta yang pernah berputik suatu masa dahulu kembali menyinar semula. Ini akan menjadi permasalahannya, doktor. Dan mungkin doktor boleh kaitkan tentang masalah ini dengan dari sudut psikologi. Adakah ia berkaitan dengan hormon-hormon di badan kita? Bagaimana sebenarnya hormon-hormon ini juga memberi, orang kata, kesan ataupun menyebabkan seseorang itu teringat semula kepada cinta pertama dia? Ya, betul. Soalan yang sangat baik, Ioana. Thank you so much. Bila kita sebut tentang biologi diri, so sebenarnya ada kajian yang telah dilakukan banyak juga, tetapi tidak secara, dia buat kajian ini secara mendalam, tetapi perlu lagi dikaji. Satu daripada Helen Fisher pada tahun 2005, dia menggunakan fMRI, iaitu Functioning Magnetic Resonance Imaging. So apa yang dia kaji ialah dia melihat bahawa cinta pertama ini adalah berkaitan dengan motivasi. Itu sebab tadi bila kita dengar, bila Cik Fadli kita menerangkan tentang motivasi untuk membuat sesuatu yang di luar kotak fikiran, kadang-kadang kan sanggup menjadi apa tadi? Kambing. Sampai sanggup menjadi kambing. Lautan api sanggup kurenangi tu sebabnya ayat keluar. Betul, ayat tu semua ada. Dan selain daripada itu juga Harvard University School of Medicine telah mengkaji pada tahun 2017 bahawa dia nak tengok apa yang tahun 2005 tadi sama ada betul atau tidak. Betul, dia adalah satu motivasi yang terhasil daripada 3 hormon yang penting. Kita sebagai manusia ni memang kita powered by hormon. Kita bergerak ni kerana ada hormon-hormon yang berfungsi dalam badan. Yang pertama sekali ialah oksitosin. Ini juga dikenali sebagai love hormone, cuddle hormone. Ini yang menyebabkan bila kita jumpa dengan seseorang tu kita akan rasa berdetak-berdetuk tu kan. Berdetak-berdetuk, jantung berdetak-detak. Lepas tu apa lagi? Itu yang menyebabkan intimasi. Dia nak berhubungan. Ya. Dan dopamin ialah hormon kedua. Apa dia? Dia akan menyebabkan kita berasa macam ketagihan, addicted untuk mendapatkan ganjaran. Bila kita rasa disayangi, kita akan rasa macam, oh, orang sayang kita, kita nak buat lagi. Faham? Ni tadi bila kita sebut menjadi obsesi. Dopamin ini bagus, tetapi sekiranya tidak dikawal, dia menjadi di luar kawalan, ketagihan itu boleh berlaku. Tapi sebenarnya apa yang kita hendak ialah motivasi atau ganjaran tu tadi. Ni yang sama dengan Harvard ni tadi, dengan Fisher tadi tu sama. So yang ketiga ialah norepinephrine. Norepinephrine, maaf. Dia yang di awal bila kita mula bercinta kan, kita rasa apa? Kita rasa shock. Kita rasa macam spark, kita rasa macam butterflies in the tummy. Kita rasa macam euphoric. Itu dah bukan butterfly, itu the whole zoo in the tummy. The whole zoo in the tummy. Ini adalah hormon-hormon yang secara tidak langsung membantu daripada segi mewujudkan perasaan cinta. So memang bila kita nak sebut pasal biologi ni sangat susah sebab ini adalah kimia-kimia dalam badan. So bila kita kata wujud, memang wujud. Tapi bagaimana kita nak menangani itu mungkin adalah satu lagi cara yang perlu kita tangani lah. Sebab memang kita boleh tangani sebenarnya. Kita boleh kontrol hormon dalam badan ni. Hormon itu mungkin dia datang secara semula jadi kan, is part of us. Like I said, powered by hormone, tetapi kita boleh kawal tindak tanduk kita, cara kita berfikir. Baik. Tapi Kak Yana, saya suka kalau boleh saya ambil semula daripada petikan tadi juga. Cinta pertama yang masuk dalam rumah tangga. Kita ni Encik Fazli, kita ni manusia. Kadang-kadang kita ada pengalaman manis, kita ada pengalaman pahit dan kita memang ingat. Ya memang ada masuk dalam kepala otak kita. Kita ingat walaupun dah berlaku berpuluh tahun dan sebagainya. Persoalannya untuk mereka yang dah berumah tangga bukan dengan cinta pertama ni, adakah salah untuk kita terimbau kembali kenangan ataupun cik pasal je ni? Bila sebut tentang ingat ni, saya nak ambil macam ni. Kita akan ingat perkara yang paling memberi kesan pada emosi kita. Contoh,
Kalau kita dimalukan oleh suami di depan orang ramai, kena marahkan, itu benda yang paling kita akan ingat. Betul. Sampai jadi trauma dan sebagainya kan. Jadi maknanya apa yang kita ingat ni adalah perkara berkaitan dengan emosi. Contoh, kalau kita ingat yang first love tu, dia mesti ada ingatan khusus tentang apa benda yang kita suka sangat tentang first love tu. Kan? Contoh waktu minum gelas sama-sama kan, satu gelas 2 straw kan. Maklumlah bajet tak cukup. Orang bercerita dulu kan. Bajet tak cukup kan. Jadi kongsilah senang. Tapi kenangan indah tersebut menyebabkan kadang-kadang bila kita dalam rumah tangga sekarang, kadang-kadang kita akan bandingkan apa yang kita pernah rasa dulu. Tanpa kita sedar. Tanpa kita sedar. Okey. Sebab apatah lagi kalau rumah tangga kita sekarang tu ada isu. Baik. Sebab pada saya dia benda tu ialah dalam rumah tangga ni antara benda paling penting pada saya lah, bila kita tengok balik dari segi rumah tangga, dia ada 2 komponen penting. Salah satu adalah komponen emosi. Dalam rumah tangga, komponen emosi ni sebenarnya berkait dengan keterujaan. Kalau tanya saya tentang keterujaan rumah tangga, mana contoh di awal bercinta, keterujaan bercinta peringkat awal kan. So bila keterujaan tu hilang dan teringat balik kisah lama yang mana keterujaan tu datang balik. Contoh dalam isu reunion kan. Contoh, waktu mula-mula kenal dulu, waktu darjah 3 dulu. First love darjah 3 kan. Suka sangat dekat dia. Suka sangat dekat dia kan. Kan. Suka sangat dekat dia. Memanglah hingus meleleh apa, tudung sengit-sengit kan. Jumpa sekarang waktu reunion, ya Allah, dia pusing tudung. Kan. Kenapa Cik Fazli tengok saya cakap tu? Kan? So keterujaan tu datang balik, ia akan ingat balik. Baik. Cuma pada saya dalam keadaan ini, sebab kita tak boleh nak menghalangkan dia, teringat dia datang sendiri. Cuma pada saya bila suami isteri ni adalah suami isteri yang baik. Kadang-kadang antara yang saya nasihatkan juga adalah urus emosi bila kita teringat. Sebab bila kita ingat tentang memori tu, kita akan ingat dengan jelas keadaan waktu, apa gambaran dia. Pada masa yang sama, emosi yang sama tu datang balik. Baik. Emosi yang sama tu datang balik. Sama juga macam keterujaan tu dia akan ingat balik, dia akan rasa balik. Okey. So di sinilah penting untuk diurus. Macam mana nak urus? Saya kata salah satu caranya adalah berbincang dengan pasangan. Okey. Sebab tu kalau tanya saya kata kalau suami isteri yang memang baiklah, yang dia dah ada hubungan baik, teringat dekat tu, cerita dekat pasangan. Pasangan pula jangan marah. Sebab apa? Benda tu kadang-kadang dia datang secara tiba-tiba kan. So bila suami kita tahu atau isteri kita tahu yang kita teringat yang lama, do something. Okey. Do something. Kena cover balik. Kena buat sesuatu yang jom kita pergi bercuti, kita bercinta balik ke apa semua. Itu lebih penting daripada masing-masing pendam seorang-seorang. Oh ya. Pada kau tanya saya, kalau masing-masing pendam seseorang akan ada risiko yang lebih lain. Oh, okey. Yang lebih lagi. Tetapi kalau pendam seorang-seorang, bukan pendam, mana simpan seorang-seorang tapi urus dengan kaunselor, itu okey. Itu okey. Tapi kalau dia pendam seorang-seorang, dia duduk teringat, dia buka balik, dia makan dalam. Baik. Dia bukan kadang-kadang dia buka balik Facebook, tengok. Start balik. Sekarang dah duda, dah janda, susah juga. Cik Fazli, saya rasa di hujung perbincangan kita ni juga kan, bila teringat itu satu hal. Tetapi apabila teringat dan melayan perasaan itu, kemudian mengabaikan tanggungjawab yang dah sedia ada ni, tidak menghargai pasangan yang dah sedia ada sekarang ini, anak-anak yang dah sedia ada sekarang ini, sehingga membawa kepada perceraian atau kes-kes yang lebih teruk lagi, bergaduh, bersengketa dan sebagainya. Ini yang kita tidak mahu. Bila kita bercakap tentang panahan cinta pertama ini. Cik Fazli dah berikan cara tentang bagaimana untuk kita cuba untuk mengawal. Tapi mungkin doktor boleh tambahkan sedikit dari sudut psikologinya. Macam mana sebenarnya untuk kita mengawal emosi dan juga rasa yang wujud dalam diri kita ni supaya tidak keterlaluan sehingga memberi kesan kepada perhubungan yang kita ada sekarang. Okey, Yana, sebenarnya kan saya suka dengan apa yang Fazli dah kongsikan tadi. Bila kata tentang panahan cinta, kita kena faham bahawa setiap daripada kita bereksperimen dengan pertama kali. Pertama kali rasakan kasih sayang, pertama kali SPM memang sekali kan. Pertama kali banyak benda lah dalam kehidupan. Tapi pertama kali itu yang dikreatkan dalam memori kita ni, iaitu kita panggil memory bump. Memory bump ni berlaku 15 hingga 26 tahun dan yang paling ketara 18 tahun. So dia akan store. Seperti mana yang diterangkan, dia akan store kat dalam tu. Tetapi bila kita kata tadi bagaimana kita nak mengendalikan, 71% telah melalui fasa ini dan telah berjaya dalam masa tempoh 3 bulan. Tetapi lagi 29% tu, ini yang mungkin kita katakan sangat sukar. Kita nak kena korek balik tanah tu kan, nak tengok akar dia mendalam. Sangat sukar, tetapi sebenarnya kita kena buat soul searching. Soul searching, apa yang kita hendak.
Sebab sebenarnya memang benda yang kita tahu, benda yang halal tu dia tidak menarik compared to sesuatu yang tidak halal atau haram kan. Jadi dia akan menarik minat balik. Soul searching, belajar semula. Sebab dalam pemikiran ni bila dia nampak, dia akan tengok semula macam tadilah tudung sengit, sekarang wow, dah jadi model untuk ni pula kan. Cara pula sekarang. Cara pula macam-macam. Sekali lagi pandang saya kena. So lepas tu dia akan teringat. Bila dia teringat, itu yang dia kata memory bomb. Dia akan memang. So apa yang kita boleh buat ialah kita lihat semula apa yang kita hendak dalam hidup. Itu yang ada pantun kata, pisang emas dibawa belayar, simpan sebiji dalam peti. Pada saya, tak usahlah, tak usah nak layan, tetapi nanti kena pastikan isteri atau pasangan itu jangan sakit hati. So sebenarnya kita kena fahami apa yang kita hendak dalam kehidupan. Adakah dia akan memberikan kesan yang semakin teruk? Cara yang terbaik adalah macam tadi you kata, perlu ada seorang yang boleh membantu, kaunselor sekiranya ada, untuk bersama-sama. Kalau pasangan itu tak boleh terima, tolong jangan, mungkin tidak berapa sesuai untuk kita kongsikan. Mau kena pedepak pula kan. So dia kena lihat keadaan tu macam mana. Tapi jangan simpan seorang diri, kena cari professional help. Betul. Dan saya rasa apa yang doktor cakapkan tadi ni sesuai dengan pepatah kita, yang dikejar tak dapat, yang dikendung berciciran. Kita tak nak sampai tahap yang ada sekarang pun kita terlepas. Yang lama tu mungkin tak sama. Jangan ingat cinta pertama itu akan kekal begitu. Dia pun dah melalui evolusi dan juga perubahan-perubahan. Tapi sebab motivasi dia kejar, tak rasa dia boleh dapat tu. Sebab dia nak kejar. Itulah ganjaran tadi kan. Sekali tak dapat. Sedih. Cuma saya ingat, bila kita bincang juga isu tentang first love ni, pada saya kita juga kena bincang tentang ada orang yang tak berkahwin-kahwin because of first love. Trauma. Sebab ada orang yang disebabkan trauma cinta pertama, cintanya terlalu dalam, menyebabkan dia sampai sekarang dia tak boleh kahwin. Masih teringat, masih trauma, hilang kepercayaan pada lelaki. Tengok semua lelaki semua sama kan. Handsome macam aku pun dia kata sama juga kan. Contohlah kan. Maknanya disebabkan oleh cinta pertama. So saya rasa ia juga perlu diurus dengan baiklah. Maknanya perlu juga dapat bantuan profesional termasuklah kaunselor. Dan ini yang doktor cakap tadi, soul searching. Okey. Baik, Syira, dan sebelum kita mengucapkan terima kasih kepada Dr. Fazli dan kepada Encik Fazli dan juga Dr. Amin, saya amin satu hari nanti. Dan saya nak baca komen oleh rakan kita dari Syasha yang berkata, cinta pertama saya selepas kahwin dan di tahun 2024 genap 20 tahun. Alhamdulillah, syukur. Pelbagai onak duri dalam perkahwinan, tapi dengan kesabaran dan bertolak ansur dengan pasangan, alhamdulillah. Bak kata P. Ramli, sedangkan lidah lagi tergigit. Wah, cinta pertama dah 20 tahun bertahan lama. Alhamdulillah, kita harapkan banyak lagi cerita-cerita yang menarik ataupun yang indah dapat kita dengarkan. Baiklah, Dr. Azmawati Muhammad Nur dan juga Encik Ahmad Fazli Aziz, terima kasih banyak atas perkongsian, atas tips, atas nasihat yang diberikan. Sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Lepas ni kita nak tengok roti prensa. Sedap. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Di 3 Januari ini kami dari dalam studio kami ke luar studio punyalah bertugas, kata orang Yana. Dan kita kat luar studio ni bukan suka-suka kita nak bersiaran kat luar studio ni. Kita ada sesuatu yang kita nak tunjukkan kepada penonton, Yana. Seperti yang nak janjikan tadi, kita nak bawakan roti prensa. Apa tu roti prensa? Ayo kita berkenalan dengan orang yang membuatnya. Okey, kita bersama dengan Encik Muammar Mahazir ataupun lebih dikenali sebagai Abang Lado dengan kakak ladonya Puan Jihan Nazira Muhammad Nazib. Apa khabar? Khabar baik. Sihat kedua-duanya, alhamdulillah. Selamat tahun baru sebelum tu. Syira, jujur kan, ini pertama kali sebenarnya saya dengar perkataan prensa. Sama kan? Okey, mungkin boleh ceritakan terlebih dahulu. Roti prensa tu apa? Prensa tu kita inspired daripada perkataan tekan. Sebenarnya prensa tu maksudnya tekan dalam bahasa Spanish. So Abang Lado yang nak bagi nama tekan, roti tekan. Lepas tu Kak yang cakap macam tak best je. Roti tekan tak nak lah. Kita cari something yang wow kat situ. Macam curiosity orang nak tahu apa tu kan. So kita orang dapatlah prensa. Kakak Lado, you memang marketing genius. Memang kelas. Memang melekat dalam kepala roti prensa. Tapi kita nak tanya apa yang ditekan itu juga. Okey, kita ada roti yang berintikan raw meat. Maksudnya
isi ayam ataupun daging. Boleh pilih nak flavor apa, ayam atau daging. And then boleh add on cheese juga. Kalau ayam dengan daging biasa dia tak ada cheese. So kalau nak add on, kita boleh add on cheese. And then kita gorengkan dia. Dan kita sambil tekan. Baik, dan dalam adunan ayam dan daging ni apa sahaja? Dia ada herbs, lepas tu ada daun bawang, bawang putih macam itulah. Baik. Untuk Kita sos nak ni pula tengok caranya. Dia boleh makan dengan Thai spicy sauce ataupun black pepper sauce, boleh pilih. So, baik, jom kita nak buat. Yang ni kita buat beef dulu. Kita buat daging cheese Daging cheese. So kita ambil Yana macam nak roti dia. Saya nak cuba. Saya ke sini Yana, silakan. Kita ambil dia punya cheese juga. Okey. Letak cheese kat dalam. Resepi ni dari mana ni? Semuanya 100% daripada kita orang sendiri. Wow, original. Originality daripada kami sendiri. Kita orang ambil inspirasi daripada makanan tradisional Korea tu lah, hotdog tu lah. Kita olah jadikan savory dan kita buat combination sauce. Olah jadi cita rasa Malaysia lah senang cerita. Betul. Kalau ni saya ambil ayam pula. Ambil banyak sikit. Okey, boleh. Syirah yang terlebih. Ya Allah, melekat dekat. Kita pakai Okey, baik. Terima kasih. Boleh dah. Kakak Lado, kalau kan ini kan intinya adalah ayam dan juga daging. Adakah inti berbeza yang pernah anda berdua cuba juga? Tak pernah. Sebenarnya kita tak pernah makan pun hotdog tu. Kita orang tak pernah pun. Just inspired je. So dapat idea sendiri. Lepas tu terus buat sendiri, R&D sendiri, panggil kawan dengan family try. Dan diorang cakap boleh jual lah. Diorang cakap macam tu. Okey, permintaan setakat ini adalah? Banyak sekali daging. Daging banyak sekali orang minta. Yang ni kita daging cheese. So untuk tandakan dia, kalau pasal kita berniaga kan atas kualitas tak boleh nampak inti. So kita letak sesame. Dia macam pau juga. Ada warna bijan merah, ada warna hitam hijau. untuk daging, bijan putih untuk ayam. Kalau kenapa saya tolong kawan punya saya dah jadi sekari pap dah ni? Okey, dia tak muat tu. Maknanya kena tarik besar sikit. Kena tarik. Okey. Tutupkan dia macam tu. Ada caranya untuk kita bagi. Nervous pula. Karang bukan jadi roti prensa, jadi roti kari pap. Saya kalau bab dapur ni saya memang trauma. Saya tak sentuh lah, saya jauh sikit lah senang cerita. Tak apa. Senang beli je dekat kita orang. Okey, baik. Syirah, kejap lagi kita nak tengok macam mana cara dia Abang Lado tekan roti tu, prensa roti tu. Tapi kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Macam tu. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Sementara kita nak tunggu roti di sana masak untuk kita rasa dan sebagainya. Kita nak kongsikan juga kepada para penonton. Hari ini kita bercakap banyak soal cinta lah. Kita nak kongsikan kepada penonton. Ini dia. Dah kenapa Iris kena halau pula? Dan mampukah Iris selamatkan Firman dari ancaman dan ugutan yang diterima olehnya? Saksikan drama adaptasi novel paling dinanti lakonan MK Keklik, Izani Jasni dan ramai lagi. Setiap Isnin hingga Jumaat jam 7 malam hanya di slot Akasha TV3. Ini dia. I love you stupid katanya. Stupid katanya. Okey, baiklah. Okey, itu berkenaan dengan drama Akasha. Dan kita nak kembali kepada roti prensa tadi. Abang Lado, boleh tekan lagi sekali tak? Boleh. Boleh. Tekan yang baru. Tekan yang baru. Okey, baik. Ini kiranya yang dah siap lah ya? Ya, betul. Wow, bestnya. Ini memang dihidangkan dalam ni satu ni ke kita hidang tempat lain? Spicy ada pepper yang masuk. Yang boleh masuk insert tu. Senang dia boleh bite macam tu. Ya, boleh pegang cara makan. Dan boleh dip dengan sos lah. Baik, ini adalah hasilnya. Ada sos Thai tadi kan? Dan Thai spicy untuk orang yang suka pedas. And this one is black pepper, creamy black pepper. Okey, baik. Dan kalau nak makan dengan sos cili biasa pun boleh. Tak ada masalah. Ikut kan? selera. Boleh juga. Sangat-sangat menarik. Sebenarnya kan, Kakak Lado, Abang Lado, memang kita boleh buat kat rumah je sebenarnya. Tapi kan nak senang beli lah. Saya memang beli je. Okey, itu dia kita nampak Abang Lado tengah tekan. Abang Lado, nak tekan ni memang kena guna alat tu ke? Ya. Kalau guna senduk biasa je pun tak boleh. Senduk dia boleh juga, tapi macam tak cantik lah. Dia punya kembang tu. Lebih kepada cantik lah maksudnya. Maksudnya dia lebih rata sekata kembang kan. Baik, dan tadi kan Syirah sempat tanya sambutan pada orang ramai macam mana kan. Mungkin Kakak Lado boleh ceritakan juga. Setakat ini, sehari berapa pieces ataupun berapa keping yang anda berdua buat? Sehari minimum dalam 300 pieces. Boleh cecah sampai 450 pieces.
Kita orang sekarang berniaga, sebelum ni buat siang. Sekarang kita dah tukar waktu perniagaan weekdays ke malam. Which is pukul 7 sampailah sold out. Hari weekend sahaja kita buka pukul 3 petang sampailah sold out. Di mana tu? Di depan kilang Yamaha Hong Leong. Okey, baik. Berhadapan dengan kilang Daikin Sungai Buloh. Okey, baik. Kakak Lado, untuk penonton-penonton yang mungkin nak rasa air tangan kali pertama, nak rasa roti Prensa di ke mana Instagramnya, ke social medianya boleh mereka dapati? Boleh follow TikTok Abang Lado. Kakak Lado pun kena buat TikTok lah. Kakak Lado tumpang je dekat Ataupun Abang Lado kena tukar username tu, Abang dan Kakak Lado. Okey, baiklah. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Muammar Mahazir dan juga Puan Jihan Nazira Muhammad Nazir di atas perkongsian roti Prensa. Syira, awak nak rasa tak? Ya, betul. Saya nak rasa. Saya nak rasa makan. ini boleh? Okey, silakan. Boleh. Saya minta izin guna tangan, boleh lah ya? Boleh lah. Takkanlah awak nak benda-benda lain. Sikit lah. Okey, baik. Kepada anda semua, terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama dengan kami selama 1 jam ni untuk siaran 3 Januari 2024. Esok kita akan kembali dengan topiknya masalah sakit lutut. Khusus kepada anda yang ada masalah sakit lutut, jangan lupa ikuti perkongsian kami esok. Macam mana rasanya? Rasa macam bergedil pun ada juga. Rasa macam bergedil sikit. Macam-macam komen orang. Macam-macam rasa. Cuba Dan intinya juga dip dengan penuh. sos. Cuba dip sos. Saya dip sos. Saya dip yang saya tak makan lagi tak lepas ni. Best. Cukup rasa. Sedap. Kena beli. Okey, baik. Kita ucapkan terima kasih juga kepada semua penonton-penonton dan Kakak Lado, Abang Lado dan juga Yana. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye. Stay safe semua. Okey, saya nak tapau. Ni 3, tu 3. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati.